Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sehinggalah perkataan dia fasal yang pertama, antara dosa besar yang menjadi ke perempuan menderhakai suaminya. Derhaka ini hukum dia dosa besar. Dosa besar. Tahu mana dosa besar? Kerana dalam hadis sebut kata siapa dia buat benda ni dapat balasan dia. Ulama membahagi ke dosa, kita nak tahu mana dosa ni dosa kecil ataupun dosa besar. Kalau dosa besar ni ada ancaman khas bagi dia, maka derhaka kepada suami itu adalah dosa besar. Kerana ada ancaman kepada orang yang melakukan dia. Nah, hadis-hadis menyatakan balasan kepada isteri-isteri yang lawan kata suami kau menderhakai suami. Itu antara tanda dosa besar. Ada kata maksud dosa besar adalah dosa yang dikenakan hukum hudud, maka dosa itu dosa besar. Kalau benda tak kena hukum hudud, maka dosa itu dosa kecil. Ada kata tak, kadang-kadang dosa tu boleh jadi besar, kadang-kadang boleh jadi kecil. Contohnya mengumpat kepada alim ulama, orang alim kau gapo dia, maka dosa besar. Kalau ngumpat kepada orang biasa, jadi dosa kecil. Maka dosa besar, dosa kecil ni banyak ulama mentakrifkan dosa besar. Antaranya Al-Imam Az-Zahabi ada tulis satu kitab nama Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan Nabi pernah sebut mengenai dosa besar 8 benda, 9 benda yang menjadi dosa besar. Jadi ulama khilaf dari sudut dosa tu besar atau kecil. Tetapi bagi ahli sufi, semua kesilapan kita dengan Allah Ta'ala, semua itu dosa besar. Kerana kita bersalah dengan Allah. Kalau bersalah dengan orang lain mungkin dosa tu kecil, tetapi kalau bersalah dengan Allah itu dosa besar. Dia kata antara dosa besar yang menjadi ke perempuan menderhakai suami, dosa menyebabkan dipanggil derhaka. Ketahuilah bahawa beberapa ulama telah memfatwakan pada perempuan yang menderhakai suaminya seperti berikut. Ulama kata orang yang buat benda lagu ni hukum dia menderhakai suami. Antara dosa besar yang menjadikan ia menderhakai suami dia, dosa-dosa yang menyebabkan perempuan itu dipanggil perempuan yang derhaka. Pertama, menegah suami dia, menghalang, tidak reda, tidak suka, enggan
daripada mengambil kesukaan. Dia halal suami dia daripada ambil kesukaan pada tubuh dia. Maka derhaka. Dosa besar. Bukan dosa besar, bahkan Nabi sebut mana-mana isteri yang halal daripada suami dia berseronok dengan tubuh dia, maka hukum dia malaikat akan laknat dia sehinggalah suami itu redha kepada dia. Selagi mana suami dia tidak redha, selagi itulah malaikat duduk laknat kepada isteri yang tidak beri enggan menyerahkan tubuh dia untuk suami dia mengambil kesukaan. Kerana apa? Kerana suami ketika mula-mula akad nikah dengan ayah dia dulu, apabila ayah dia menyerahkan anak perempuan dia kepada suami, maka suami bayar mas kahwin. Suami bayar mas kahwin. Maka bayar mas kahwin tu untuk balasan apa? Balasan dia adalah wajib bagi isteri menyerahkan tubuh dia. Maka suami bayar dengan mas kahwin. Sebab itulah wajib bagi isteri apabila suami kata awak, contohnya lah, awak pecak kain, wajib isteri kena pecak kain. Tapi kalau isteri kata kepada suami, abang, pecak kain sekali, abang kata tak zih. Mampu malah. Tak apa. Dan tidak berdosa. Kerana apa? Kerana suami yang bayar, isteri yang servisnya. Bahagian servis dia nya isteri dia. Maka kalau dia tegah suami dia daripada berseronok dengan tubuh dia, maka haram berdosa. Kerana matlamat perkahwinan adalah nak guna, nak menyalurkan nafsu yang Allah Ta'ala beri kepada lelaki ataupun perempuan, kena pada matlamat dia. Maka kalau nikah isteri tak bui, tujuan apa dia menikah dengan demo? Hamba bayar mas kahwin kerana awak berjanji akan taat dan serah diri awak kepada saya. Tiba-tiba tak serah, mas kahwin ambil dah. Hukum dia berdosa besar. Hukum dia malaikat laknat perempuan yang menikah tetapi tak serah tubuh dia kepada suami dia. Sama ada diwati atau lainnya, ataupun minta isteri suami tu minta nak setubuh, tak sih apa malah tak ada muklah berapa dia tak boleh. Bahkan Nabi pun sebut dalam hadis berkali-kali belakang ni ada sebut, katanya Nabi, seorang perempuan mestilah sanggup melayan suami dia sekalipun di atas belakang unta. Katanya tok laki dia kata, sini pun jadi. Atas belakang unta, dok tengah naik unta. Kalau kita dok tengah naik kereta, dia lagi. Katanya tok laki sini tak boleh bes gas dak. Kena ikut perintah. Ni kalau nak jadi isteri yang solehah. Kuat nafsunya. Dak, suami dengan isteri ni tidak ada aurat dah. Memang nafsu dia kena salur kepada isteri. Kau nak salur kepada perempuan lain, kau nak salur kepada jalan lain, tak salur tu lah. Maka benda-benda lagu ni memang sesuai dah. Nak wati ataupun lainnya, tak setubuh nak peluk saja ke boleh. Kedai kopi tak boleh lah, tengok dia tu email nyanyo lah. Jangan buat benda-benda ni depan orang ramai dah, haram hukum dia. Jangan buat sekalipun isteri kita halal, tetapi jangan buat perbuatan ni di hadapan orang ramai. Nyanyolah ke orang, ketat tu email tengok. Setiap perbuatan yang menyebabkan orang naik nafsu, mikir benda-benda karut, maka kalau kita buat sekalipun dengan isteri, haram hukum je. Sama ada diwati atau lainnya nak peluk saja ke, seperti ia menegur suaminya daripada menjamuh dan menyentuh pada mana-mana tempat daripada badan dia. Setuh. Tak boleh setuh. Acu apa yang nak setuh? Jangan. Lari semacam apa cikgu? Tak kat ambak tok laki dia. Pakai leloh dengan gitu ya. Ada seorang tu katanya anak tino dia kata, "Mak,
Saya ni nak tubik dengan gapo dia? Teman lelaki saya. Mak ada nak pesan gapo dia ke tak? Katanya mak dia hamba nak pesan solah, mungkin tubik dengan jantan ni bahaya juga jantan ni. Kalau tangan dia nak pegang mu kata jangan, stop. Mu ayat gitu. Lepas tu kalau dia nak pegang lagi mu kata no. Gitu ya mak nak pesan. Jangan wi dia pegang mu kata gitu. Maka gilah dia. Gi tu maka gawe dia pun nak pegang tangan dia. Dia kata no. Lepas tu nak pegang sekali-kali. Stop. No stop. No stop. No stop. No jadi no stop jadi pula. Nah. Kita orang-orang kampung. Jadi tak boleh. Suami kita nak pegang tangan kita, nak pegang gapo dia hok di tubuh kita, maka kita kena rela. Jangan buat tak gelisah. Kecuali ada uzur nah. Kecuali ada sebab, ada uzur, maka dimaafkan oleh syarak. Dan isteri suami pun tak boleh juga. Kalau hak tengah uzur ke gapo dia ataupun isteri tu sakit ke, maka jangan dok minta pelik-pelik lah. Isteri tengah uzur pun nak juga tak boleh Maka kalau tidak ada sebagai uzur, wajib dia menyerahkan tubuh dia untuk disentuh ataupun disetubuh. Tu bagi perempuan. Kalau dia tanpa sebab gapo-gapo dia tidak rela suami dia menyentuh dia, maka hukum dia berdosa. Bukan kata sekadar berdosa, bahkan gugur nafkah dia. Dipanggil nusyuz. Apa maksud nusyuz? Perbuatan dosa seorang isteri kepada suami bukan sekadar dosa menyebabkan gugur nafkah. Ada perbuatan ni berdosa saja, tapi gugur nafkah tidak. Masih tetap suami kena wi nafkah kepada dia. Tetapi ada perbuatan dahlah berdosa dan gugur nafkah. Apa maksud gugur nafkah? Makan dan minum pada hari itu tak wajib suami bui. Lapar dia ikut dia, pandai-pandai cari. Esok kalau dia minta maaf pula, okey barulah esok baru boleh makan. Pakaian dan tempat tinggal, pakaian tahun ni, musim ni tak ada pakaian sebab demo deraka dah sekali. Masalah suami nak beli tu suku pasar, tapi tak ada hak dah isteri nak minta sebab dia pernah berderhaka kepada suami. Kedua, ia keluar daripada rumah tanpa keizinan suami dia. Keluar daripada rumah tanpa keizinan suami. Suami duduk rumah, tiba-tiba dia keluar daripada rumah. Ataupun suami tak ada rumah, dia tubik pergi maidin, dia tubik pergi derak, dia tubik pergi mana, tak minta izin suami, maka berdosa keluar daripada rumah. Dan tidak dapat izin daripada suami, lebih-lebih lagi ketika suami berada di rumah. Tubik nak pergi derak kau tu, derak kau ni, maka kalau suami kata awak tak usah tubik, jangan dok tekanlah suami. Abang tak wi saya tubik gini. Tak ada hak suami itu menahan isteri daripada keluar rumah. Masalah nak pujuk lagi suami tak apa. Tetapi ada hak suami menghalang isteri daripada keluar daripada rumah kerana matlamat isteri duduk dalam rumah. Apa faedah kata dia hidup derak kat neraka? Maka Islam menetapkan tugas isteri kena duduk di rumah. Suami ada, suami tak ada, suku pasar. Sama ada suami itu hadir ataupun ghaib. Sama ada suami itu berada di rumah ataupun tak ada rumah. Misalnya suami dia kerja luar, maka dia kata suami hamba tak ada pun rumah pun. Hamba nak tubik kata-kata boleh. Jangan wajib kena minta izin. Kerana apa? Kerana awak ni sekarang isteri orang. Segala maruah awak gapo dia di bawah tanggungjawab suami. Maka kena jaga maruah suami. Kalau isteri keluar daripada rumah, kadang-kadang suami tak ada di rumah, maka orang tengok, bini dia tubik. Suami dia tak cara ke? Maka maruah suami berada di perangai dan kelakuan isteri. Maka kena jaga. Sekalipun tutup aurat kau gapo dia apa semua, maka tak boleh keluar kecuali suami izin. Patu izin lagu mana? Tengok pula izin ni ada dua, izin am dan izin khas.
Izin am ni benda hak umum. Misalnya, kita minta izin dengan suami kita, kata nak pergi ambil anak sekolah pukul 1 pagi. 1 pagi pula. Pukul 1 tengah hari. Maka pergi ambil anak sekolah, kena minta tiap-tiap hari. Tak, kita minta sekali, kita royak dah tiap-tiap hari. Abang, moga pukul 1 tu saya kena keluar sebab nak ambil anak sekolah. Maka cukup sekali saja minta izin. Izin khas pula benda yang jarang-jarang berlaku. Misalnya kita nak pergi maiding, kita nak pergi jumpa orang, kita nak pergi ziarah orang, maka hak tu kena minta izin khas. Setiap kali nak keluar kena minta izin. Minta izin. Kecuali kita suka isteri suami kita tu akan izin kepada kita, kalau kita minta izin pun dia akan izin, maka hak tu tidak berdosa. Tetapi kalau kita tidak tahu suami hamba suka kodok hamba tubik ni, suami hamba reda kodok maka lagu tu kena minta izin, wajib hukum dia. Atau keluar kepada majlis zikir, tak boleh juga. Hamba ni pengikut tarikah, maka apabila tarikah hamba nak pergi berzikir lah, kena minta izin suami. Kalau suami kata bola duk berzikir dan mau jadi wali dah, bola duk berzikirnya, nak pergi juga tak boleh hukum dia. Kalau dia pergi hukum dia haram. Kerana apa? Kerana berzikir ni sunat, tetapi taat kepada suami tu wajib. Tetapi biasa benda hak wajib ni benda payah dibuat oleh perempuan. Benda hak sunat-sunat ni aktiviti luar rajin benar dia. Jadi ketua muslimat lah, jadi ketua pemudi lah, jadi begoni lah, aktif di luar tapi dalam rumah malah. Kecek dengan suami pun sambil-sambil lagu tu ya. Kecek dengan orang Masya Allah, ramahnya lah. Tapi dengan suami kecek kasar. Malah basuh pinggan, malah buat aktiviti dalam rumah, aktiviti luar rumah, aktifnya lah. Bertukar. Hijau hak wajib dia tinggal, hak sunat dia terekal pula. Lainlah kalau rumah dia tu beres belakang dah, dia pun nak buat aktiviti di luar dan suami dia rela, tak apa, tak ada masalah. Ataupun dalam rumah kubah hanya, tapi suami dia kata tak apa, saya minat kubah. Kubah lagi kubah, ambil sapuh buh dalam rumah pula. Saya minat sungguh. Awak gilah duduk luar, duduklah buat aktiviti gapo-gapo. Tak apa, suami dia minat. Mungkin suami dia beranak dalam sapuh misalnya contohnya. Atau kepada majlis mempelajari ilmu yang bukan fardu ain. Bukan ilmu fardu ain. Kalau ilmu fardu ain, tak ada hak suami nak halal kerana ada hak lebih besar daripada hak suami, iaitu hak Allah Ta'ala. Maka wajib atas setiap orang Islam memenuhi, buat apa yang Tuhan suruh. Ngaji ilmu fardu ain, ngaji fiqh, ngaji tauhid, ngaji tasawuf. Sekalipun suami dia marah, dia daripada keluar. Tapi kalau lah ni tak payah keluar dah dengan melalui live YouTube lagu ni, tak payah keluar dah. Tapi kalau terpaksa kena keluar, maka tak ada hak suami. Kalau suami tak rela sekalipun dia supah setara mana pun, maka isteri boleh keluar dan tidak berdosa. Bahkan suami hak halal tu pula jadi kau berdosa. Kecuali suami pandai mengajar ilmu fardu ain. Dan mau tanyalah soalan gapo-gapo kamu boleh jawab belaka, maka tak perlu lagi keluar nak mengaji dengan orang lain. Maka tiada dikira derhaka apabila keluar kalau belajar ilmu fardu ain ke gapo, maka tidak dikira derhaka. Jika ia keluar kerana belajar hukum haid, tak dikira derhaka. Tok laki dia mengaji, tanya masalah haid tak boleh. Lepas tu, hamba kena tubik mengaji dengan orang lain, kena pergi benadah dengan orang lain. Wajib. Hak ni buat apa kena belajar? Sebab ada kaitan dengan ibadat fardu kita. Ibadat sembahyang, ibadat puasa, ibadat iktikaf ke apa, maka dia ada hukum mengenai hak ni. Maka kena belajar. Dan nifah pula hamba orang Tino ni ada bab nifah beranak lagu mana nifah pun tak reti, tok laki dia pun tak reti. Maka wajib suami memberi pelajaran agama. Sama ada dia nak wis sendiri ataupun kebenaran kepada isteri dia untuk pergi belajar pak orang lain. Dan sekalian ilmu fardu ain tidak dikira derhaka belaka.
Belajar ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu nahwu tak wajib. Ilmu hadis tak wajib. Ilmu tafsir tidak wajib. Ilmu sirah tidak wajib. Ilmu qiraat tidak wajib. Ilmu baca Quran tak wajib. Hok baca Fatihah wajib. Kalau tak erti baca Fatihah, wajib dia kena keluar. Kalau isteri suami dia tak boleh hajar, wajib dia kena keluar. Manakala belajar surah lain, tak apa. Kalau suami dia kata awak tak payah lagi ngaji, awak duduk rumah. Saya tak pandai ngaji Quran, tak apa. Lepas tu Fatihah awak pandai dah? Pandai dah, boleh semaya, tak apa, tak ada masalah apa. Bahkan wajib ke atas perempuan itu keluar bagi mempelajari segala fardu ain. Bukan kata boleh keluar, bahkan wajib keluar. Isteri tu wajib keluar, jangan duduk dalam rumah. Kalau isteri suami tu marah pergi mengaji, wajib kena keluar, pergi belajar ilmu fardu ain. Lah ni terbalik. Suami lari pergi ngaji fardu ain, tak boleh pergi. Apa suami saya lari? Suami awak lari pergi maiding, saya lawan. Maiding, tak boleh. Saya tak dengar kata. Apa duk biar saya duduk dalam rumah? Saya nak pergi maiding. Saya nak pergi derak. Saya nak pergi shopping. Saya nak pergi jalan-jalan. Lawan pula suami kerana benda lagu tu. Kerana ilmu fardu ain. Tak boleh. Apa awak tak mari ngaji? Kesian awak fardu ain. Suami saya tak bui. Tak boleh lah. Malah lah nak balah. Kalau pergi maiding. Maiding saya lawan. Hak ni jadi pening. Suami pun, isteri pun mabuk juga. Fardu ain wajib kena keluar. Dan haralah atas suaminya menegahkan isterinya. Harai pula suami berdosa kerana halal isteri dia daripada nak berkenalan dengan Tuhan, nak mempelajari ilmu hak fardu ain atas dia, nak belajar cara mana ibadat dia yang betul, lagu mana nak belajar ilmu tasawuf hati yang betul. Maka harai atas isteri suami halal lagu tu. Daripada keluar, haram suaminya menegah isterinya daripada keluar kerana hendak menuntut ilmu fardu ain. Haram berdosa. Jika si suami itu bukan orang alim, kalau dia alim dia boleh hajar dah, tak apa. Maknanya belajar dengan saya lah. Tak usah duk pergi gelenyah lah mengaji dengan ustaz-ustaz tu. Awak bukan nak pergi ngaji sangat, duduk ita ke ustaz tu pula. Ngaji dengan saya lah. Saya tok laki awak, ita saya sudahlah. Tak sih, tak puas hati nak pergi ngaji dengan ustaz selebriti. Nak pergi ngaji dengan ustaz hok semak tu. Lepas tu saya supaya nyepak ni tak sih. Tak boleh. Ngaji dengan tok laki dia kalau dia alim. Orang lain ni banyak jenis juga. Pilih ustaz hok semak pun ada juga. Kalau ustaz hok tua-tua, hok tasawuf tak sih dengar. Kalau ustaz hok muda-muda hok semak agak pas lekat dengan anak murid. Pas macam-macam duk ngadulah soalannya. Soalan rumah tangga, soalan dalam kain punya mesyuarat juga. Tanya masalah kepada. Kena pula ustaz-ustaz hok muda pula. Allahu Rabbi ujiannya lah. Kalau hok menadah tu mokcik-mokcik tak apa. Mari hok muda-muda Allah ujian. Jadi kalulah tak perlu dah kita keluar, cukup dengan suami kita, maka tak perlu. Lainlah kalau suami kita pun tak erti apa, dia ibadat pun tunggal langgar, maka kita pergi belajar dengan orang alim, wajib hukum dia. Tak ada istilah suami nak halal, berdosa pula dah. Tiap-tiap hari saya nak keluar. Dah tak lepas lagi fardu ain saya, nak keluar tiap-tiap hari terpaksa dah. Tiap-tiap hari ada masalah, nak tak makan suami tak boleh pula, berdosa pula. Di samping kita kena tunai hak kita sebagai isteri, sediakan makan minum dia, kelengkapan rumah beres belaka dah, kita pun keluar. Ni pergi mengaji fardu ain wajib juga. Lepas tu nafkah. Cara ke rumah kau berapa dia? Kena cara juga. Jadi kena balance lah. Nak keluar apa keluar juga. Nak agak sejak ya duduk rumah. 2-3 jam lagi duduk luar. Nak sabar lah. Tetapi jika si suami itu seorang yang alim, wajiblah atas suami mengajar isterinya. Tok laki dia alim, maka wajib dia ajar isteri je. Ataupun isteri dia wajib bertanya.
Kita tak reti bak semaya lagu mana? Suami dia ajar. Nah. Maka ketika itu haralah ke atas perempuan itu. Ketika mana? Ketika suami dia tu orang alim dan suami dia kata marilah nak mengaji dengan saya. Wah, tengok muka abang nak mengaji dengan orang lain. Tak boleh. Kalau suami dia kata nak mengaji dengan saya, awak tak usah tobik lah. Saya cemburu, awak tobik. Awak tobik duk janguk apa semua nak mengejah ustaz tu. Kau lagu mana? Macam-macam nah. Sunat bagi suami itu ada perasaan cemburu, ghirah. Kerana dengan perasaan cemburu ni lah seorang suami ada semangat nak jaga isteri dia. Kalau suami tak ada perasaan cemburu ikut mau nak pergi dengan siapa dia jatuh mana kau apa dia, tidak ada perasaan ghirah langsung. Manakala kalulah orang perempuan pula makruh hukum dia dah. Makruh hukum dia makruh hukum dia cemburu ni. Maka haralah atas perempuan itu keluar daripada rumahnya. Haram keluar daripada rumahnya. Nombor 3. Antara benda-benda yang menyebabkan isteri itu derhaka. Satu, menegahkan suami daripada mengambil kesedapan. Kedua, keluar daripada rumah. Ketiganya, enggan berpindah bersama suaminya. Katanya tok laki dia, awak marilah rumah saya. Tok laki dia kata mari rumah, ajak mari rumah. Tak saya mari nak duduk rumah tok tua dia, nak duduk rumah dia. Kita sewa, kita beli dah rumah, marilah duduk dengan saya. Tak usah, saya tak usah, saya nak duduk dengan mak ayah saya lagi. Tak usah duduk dengan abang. Maka derhakalah isteri dengan sebab lagu tu. Kepak je menyelok pintu ketika suaminya hendak masuk kepadanya. Selok pintu. Suami nak masuk dalam biliknya, selok pintu dah pula. Tekan molek beyo. Acu nak masuk dalam bilik, perak nak tutup pintu. Nyo koci dah pula. Tak cakap panggil lah kawan tu. Tak cakap buat miau, miau. Gagu dinding pun tak dengar juga. Maka hukum dia berdosa. Kerana apa? Selok pintu ni tidak benar ke diri dia. Tak tu? Dia tak izin lah tu. Jangan duk selok pintu. Kena open air semacam. Pintu ni ada makna dua. Ada makna pintu sungguh-sungguh. Ada makna pintu lain. Jangan halal daripada ni. Nama kiacu nak masuk, perok selok pintu. Jangan. Nyanyalah kok kawan tu. Baru duk berlatih silap apa semua. Tak jadi apa. Tak boleh nak bersilap. Kelima. Meminta cerai. Yakni meminta tolak. Berdosa dia. Minta tolak. Berdosa hukum dia. Cik Abel dia molek dah. Orang bertanggungjawab dah. Wi makan dah. Nafkah zahir pun bui. Pitih pun bui. Nafkah batin pun bui. Tiba-tiba minta cerai. Tanpa sebab-sebab yang tertentu. Maka hukum dia berdosa. Hak ni lah cerai yang Allah Ta'ala marah. Nabi kata, Abghadul halali indallah at-talaq. Benda halal tetapi Tuhan tidak suka, maka perceraian. Kat orang Tino ni, setengah tu orang Tino ni jahat. Lagu mana jahat dia? Okey, dia nikah. Apabila dia nikah, dia minta dengan perlelaki itu mas kahwin yang mahal-mahal. 30,000, 40,000. Maka apabila menikah setubuh 2-3 kali, dia pun rasa sedap, hak Tino pun rasa sedap, hak jatuh rasa sedap. Tanpa sebab apa dia minta cerai. Ni cerai hak zalim ni. Cerai awak nyanyo kepada lelaki. Dolar PT 30,000 dia ambil dah. Setubuh dah be. 3 kali jadilah be. Pas kawan tu, saya nak minta cerai. Saya salah ke apa dia? Saya nak minta cerai. Saya ada masalah ke apa dia dengan awak? Saya nak minta cerai. Maka sebab itulah kuasa cerai itu berada di suami. Kerana apa? Kalau isteri ada kuasa cerai, maka sukalah isteri boleh mah kahwin lagi.
Boleh nak cerai. Nak tukar jantan mana boleh tahan nak tukar dia. Boleh fitih lagi. Boleh. Sebab tu kuasa cerai berada di suami. Saya tak saya cerai awak. Apa sebab tiba-tiba dia merayu, dia pergi oyak ke orang ni, lagapo mengadu, akhir sekali cerai. Maka hukum dia berdosa. Kerana menganyai orang. Wak nyanyo ke orang. Mana kalau bercerai dengan sebab tertentu. Seperti suami tu jahat. Suami tu sepak dia, jet dia, tumbuk kau siku balik kau tok guru silap pula tu. Nyo karate, nyo lipat, wak koci mati, gajah berendai, bahaya belaka, ular sawo belik. Mamok, selok kawan tu kau dia. Silap tumbuk lada sikit nyo sepak atas muka. Tu ada sebab. Tapi kalau minta cerai dengan tidak ada sebab, maka hukumnya haram kerana menzalimi lelaki. Mas kahwin awak boleh dah. Setubuh awak boleh dah. Patut awak nak tinggal lelaki tu. Dia nak cari mana 30,000 pula. Hak jatuh nolah ni. Orang tinolah ni minta mas kahwin 10,000, 20,000. Suruh baca Fatihah, siratal labi. Allah lah. Kaki panjang pendek. Nampak gigi tak gosok, minta 30,000. Allahu Rabbi. Lainlah kalau tubuh comel kemain boleh baca qiraat nahwu aling 20 boleh 13 wali pula. Apa hati bayar 30,000. Ni tak tahu putus kayu. Lepas ngaji you ke? You gapo? FO. Masuk tak reti gola, tak reti tak tahu gapo, reti main TikTok, main handset ya. 30,000 nak demo. Jual. Nabi kata pernikahan yang paling berkat, yang paling sedikit mahal dia. Sekali pun ada hak bagi perempuan nak minta mas kahwin banyak-banyak. Hak tu bak tolak cerai. Maka hak kata jadi haram minta tolak cerai ini, suami tak ada masalah. Apa dia khabar-khabar minta cerai? Khabar-khabar minta cerai. Antaranya adalah suami berkahwin baru. Ada perempuan, abang jahat lah ni. Apa abang jadi jahat? Abang nikah baru. Nikah baru tu jahat ke? Nikah baru tu zalim ke tak? Tak. Maka kalau semata-mata alasan berkahwin baru, hak tu tak boleh. Tidak jadi zalim seorang lelaki berkahwin baru. Nikah 2, 3, 4 tidak jadi zalim. Tetapi kalau dengan nikah baru dia paksa isteri dia, gapo dia ikutlah, gapo-gapo dia. Main perasaan brainwash isteri dia sampai jadi tekan nak bunuh diri lah apa dia, suruh salah dengan isteri muda lah, suruh gini, suruh apa dia. Hak tu bab lain pula. Tapi semata-mata berkahwin itu tidak ada alasan untuk isteri minta cerai. Kerana berkahwin baru itu adalah sunnah Nabi. Kalulah kita kata berkahwin itu, nikah baru itu adalah zalim, Nabi lah bapak zalimnya. Dah Nabi nikah berapa? Maka Nabi tak pernah ajar menzalimi perempuan. Nabi nikah ramai tapi Nabi tak pernah buat khianat ke orang. Maka kalau seorang lelaki boleh nikah ramai dan tidak menzalimi perempuan, nafkah dia bui molek, zahir batin dia bui molek, giliran bui molek dah, kecek pun lemah lembut dah, pandai jaga hati isteri, maka tak ada alasan semata-mata awak berkahwin baru jadi jahat. Tok Qadi tanya, dia pukul ke awak? Tak pukul. Lepas tu dia ada curi duit awak ke tak? Tak curi. Lepas tu apa awak nak cerai ni? Sebab dia nikah 2. Lepas tu nikah 2. Dia ada malam-malam dia tak mari tidur ngamba. Dah nikah 2, dia kena bagi 2 lah, kena faham lah. Maka tak ada alasan seorang perempuan dan dikira berdosa juga kalau dia minta cerai dengan sebab alasan itu semata-mata. Tapi kalau kerana apabila nokok nikah 2 dia tak win nafkah, dia jadi sesuai dengan tanggungjawab dia, hak tu bab lain. Bukan bab perkahwinan semata-mata dah. Keenamnya bermasai muka sesudah bersihnya. Sudah bersihnya daripada haid dan nifas. Orang ketika haid dan nifas, perempuan perangai dia biasa berubah. Kita kena faham orang jatuh, kena faham perangai orang tino. Apabila dia mari kota, maka dia panggil hormon dia tak betul. Maka dia akan berubah, perasaan dia cepat sensitif, cepat berubah. Kerana apa? Kerana dia tengah sakit. Period ini, keluar haid ataupun nifas,
Dia sakit. Nak tobek kena hak seguguk pula gak, hak sakit ketika haid lagi-lagilah berubah. Maka muka dia masa dia jadi cepat marah, cepat terasa tu standard dia dah. Seorang lelaki tak boleh kita kata awak ni dulu molek. Apabila mari kota perangai jadi huduh selalu. Jadi masa mulut jadi malah. Tak apa, memang standard dia dah. Perempuan dia yakin jadi lagu tu. Maka kena faham. Maka kalau perempuan mulut dia jadi masa ke, kelakuan dia jadi tak berapa comel ketika haid ni, dimaafkan. Kerana memang tabiat dia dah. Kita berkali kalau orang jatuh mari haid pun jadi begitu juga kali. Cuma kita tak mari, kita tak tahulah. Maka kalau ketika haid dia bermasai muka, maka tidak ataupun dia memang jenis masai muka. Nikah dengan jenis style lagu tu. Ada manusia kan jadi mulut masai lagu tu. Kita tengok pun serabut. Dia kalau kita masai depan dia marah. Dia masai cetung. Tak ada benda happy pasal. Kecek waktu style ada masalah. Bagi tak ada masalah pun style serius lagu tu. Kalau dia style masai lagu tu, maka tak jadi derhaka juga kerana tabiat muka dia dah masai lagu tu. Kalau senyum tu, jarang bertemu. 15 tahun sekali. Tu pun 2 saat saja. Jarang berlaku lagu tu. Maka kalau tabiat muka dia masai, tak boleh nak kata lagu mana. Memang tabiat dia dah beranak dalam cukur kau guano tak tahu jadi masai lagu tu. Ketujuhnya, dan beberapa perkara lagi yang akan disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Ni benda-benda yang menyebabkan seorang perempuan itu dipanggil derhaka. Maka kalau kita nak jadi isteri yang solehah, tak usah tengok orang, tak usah tengok suami kita, kita nak jadi kau isteri solehah. Isteri solehah itu bukan dengan pengiktirafan suami kita. Kita baik dah, suami kita tak terima kasih. Kita khidmat dah, suami kita tak puji kita. Kita dipanggil isteri solehah. Dapat pahala 100%. Isteri suami kita tak tunai tanggungjawab dia pun, tak ada masalah. Yang penting kita tunai tanggungjawab, maka kita dipanggil isteri solehah. Akibat melakukan perbuatan menderhakai suami. Wallahu a'lam. Apabila derhaka, gapo dia kena? Orang Tino ni kena gapo dia? Kena rotai ke? Kena piak ke? Gapo dia? Maka Islam ajar lagu mana nak mendidik seorang perempuan. Jangan dok kata zalim Islamnya suruh rotai, nak suruh gapo. Dak, Islam lah paling bersih sekali, paling lemah lembut dengan perempuan. Paling menjaga perempuan, tak adalah agama paling menjaga perempuan, iaitu agama Islam. Ustaz, apa hukum menolak perkataan Nabi yang tidak berkaitan dengan perkara usul? Seperti hadis Nabi kelebihan habatus sauda, mengobat segala penyakit kecuali mati, dengan mengatakan habatus sauda tak boleh merawat COVID dan lain-lain. Apa hukum dia? Gini. Masalah perkataan Nabi ini haram kita tolak gapo dia jika benda itu hadis itu sahih dan mutawatir. Hak tu menjadi akidah. Kalau hadis sahih peringkat ahad, wajib juga kita terima, tetapi tidaklah sampai peringkat akidah. Manakala hadis hak tak apa peringkat tu, maka boleh kita terima dan kita tolak. Maka hadis habatus sauda ini duduk di darjah gapo dia. Kalau hadis sahih mutawatir tak boleh, dia akan ganggu akidah. Tapi kalau hadis tidak sampai peringkat hadis sahih, maka boleh kita tolak. Atas dasar dia hanya zanniyah saja Nabi kata. Kita skor saja Nabi kata. Pasti tidak. Jadi semua hak berkait dengan hukum lagu itulah. Perkataan Nabi kalau peringkat mutawatir tak boleh nak tolak. Kalau peringkat sahih ahad wajib kena terima. Kalau mutawatir jadi kopo nak tolaknya. Apa hukum pelomba Islam, pelomba motosikal untuk pasukan antarabangsa yang ditajuk oleh company Arab? Gini, masalah dia berlomba tu, dia berlomba lah. Company Arab tu taja tu, hak tu salahnya. Sumber, kalau kita yakin sumber daripada sumber Arab, jual Arab, maka tak boleh. Muamalah dengan orang yang bermuamalah dengan benda haram, orang jual Arab ke apa dia, boleh ke tak kita muamalah dengan dia? Jangan kita yakin, hak dia beri tu pitih daripada sumber beli Arab. Tetapi kalau dia kata dia ni ada nego Arab pun ada, jual kuih pun ada, maka boleh kita muamalah dengan niat hak dia beri duit kepada kita ataupun sponsor tu daripada sumber hak halal yang jual kuih dia tu. Nampak?
Jadi kalau yakin arak sepenuhnya, duit dia memang duit arak, hukum dia haram. Kita ambil sponsor tu. Manakala kalau tidak yakin, hukum dia makruh. Nah, hukum dia makruh punya. Pengikut Ahbas ini adakah sesat ustaz? Adakah dah ada di kat Malaysia? Ahbas ni tidak sesat. Siapa dia pula kata Ahbas ni sesat pulaknya? Ahbas ni kumpulan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ada di Malaysia, ada. Berlama Ahbas ini. Dia Ahlussunnah wal Jamaah, dia tidak sesat. Nah, biasa orang kata Ahbas sesat ni biasanya lah Wahabi. Kerana Ahbas ni sangat kuat menentang Wahabi. Maka Wahabi akan kata kumpulan yang sesat mentakfirkan orang adalah kumpulan Ahbas. Nah, masalah kumpulan dia tu kerah, kau apa dia tu suku pasar tapi dia tidak sesat. Nah. Antara ibu kandung dan ibu akak, hok mana lebih? Ibu akak duk cara kat hamba daripada kecil pas besar. Ibu kandung ni baru jumpa. Hok mana lebih afdal? Tentu dah ibu kandung. Kerana dia melahirkan kita. Masalah jaga kita ni, ibu akak, tu kelebihan dia. Tapi tak boleh nak lawan lah ibu kandung. Tapi kita ni ada perasaan. Kena jaga dua-dua lah. Ibu akak kita pun daripada kecil dia jaga kita. Pahala dia banyak juga. Ibu kandung pun pahala dia dengan sebab tu juga. Maka pandai-pandai jagalah. Maka istilah akak-akak ni tidak ada dalam Islam. Kalau dia tak menyusu kita, maka haram kita jumpa dengan dia, setuh dengan dia kau apa, dia hukum perempuan ajnabi. Hak ni masalahnya. Sekalipun dia pegang kita daripada kecil, tapi dia tidak menyusu kita. Dia kena menyusu. Dalam Islam, tak ada istilah ibu akak, hanya ada ibu susu. Sebab tu kalau kita nak pegang budak, kita kena nyusu. Bini kita nyusulah, kita menyusu. Tak jadi apa. Bini kita menyusu, maka dia jadi anak akak, anak susu kita. Maka jadi macam keluarga kita dah. Setu tak patai semaya. Jadi akak ni bahasa Allah. Akak nikah tak apa. Ibu akak, adik akak, kakak akak tak boleh ikut dia. Kita semayang maghrib jadi imam. Lepas tu naik rakaat kedua baru perasa ada tarik cicuk. Lebih kurang sejekar dengan ibu jari kaki kanan. Apabila sujud tarik cicuk tu mungkin setuh dengan pakaian di rakaat kedua. Baru perasa. Maka hamba pun kesok lah kok biral. Tak siwi kena. Maka adakah semayang hamba tu batal? Kita tak yakin kain kita setuh dengan tarik cicuk kau apa dia. Apabila kita pindah, maka benda tidak yakin tidak membatalkan sembahyang. Keduanya, tarik cicuk ni ada khilaf. Ada ulama kata dimaafkan ma'fu anhum atas nama umum balwa. Benda ni payah nak jaga. Betul sapuh naik pun ada sapuh ada puluk kabar-kabar payah. Maka ada ulama menyatakan tarik cicuk ni masuk dalam kategori umum balwa. Tak silap dalam kitab Majmu' Salasah Rasail, kitab Jawi tu ada sebut benda ni. Bagaimana nak hilangkan perasaan suka sesama jenis? Pada waktu sedang terlanjur betul-betul menyesal. Lepas tu buat pula mohon lagu mana ni? Nak hilangkan perasaan suka sama jenis. Ajar suka lawan jenis. Nampak? Jangan duk tengok sama jenis. Kalau kita jenis suka ke orang. Ada orang kata suka sesama jenis ini normal juga. Kadang-kadang seorang lelaki terpikat dengan seorang lelaki kalau body dia comel. Jadi normal benda lagu tu. Cuma kena sedar. Semua sama ada suka kepada lelaki ataupun perempuan kena khabar. Hak ni benda haram, tak boleh nak buat lah. Tak boleh nak koyak, tak boleh nak gapo dia lah. Cari sumber dia. Hanya saja cara halal perempuan saja. Kalau lelaki mesti suka perempuan. Kalau perempuan mesti suka lelaki. Ada perempuan suka sama perempuan pun ada. Perempuan ni comel. Ambil. Buat gawe dia pula. Sama-sama perempuan. Bukan kata lelaki sama lelaki. Normal kau tak perasaan. Normal kadang-kadang. Sebab manusia suka kepada benda comel. Maka ada benda tu kita tahu. Islam mengharamkan benda lagu ni. Maka tak boleh. Kena kawal lah. Kalau boleh, jangan duduk dengan orang jatuh. Duduk dengan orang tino. Bukan duduk orang tino. Maknanya kembali ke normal. Kalau boleh, nikah. Supaya nafsu kita pergi kepada perempuan. Jangan buat lagu tu. Lama-lama duk ajar kau suka. Lama-lama terlanjur. Jangan duduk dengan lelaki. Lagu tu.
Sebab itulah agama mengajar kita ada adab berpakaian sesama kawan. Ni pakai boxer saja tidur dalam asrama. Tidak kau jadi muka lain. Kadang-kadang jumpa ular sawa pagi-pagi. Astagfirullahalazim. Nampak tak cakap bubuh paiko garai gapo dia. Ular ni kok mana ni? Ada pakaian lagu tu, pakai aja tutup aurat sekalipun sama-sama lelaki. Aurat pusat dengan lutut, kena aja, aja tutup lagu tu. Maka kena jaga. Dan orang lelaki kena bersifat lelaki lah. Maskulin lah kita sikit. Nampak jatuh sikit. Jadi lagu tu. Minta doa dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku. Kata buatlah suka aku tu kepada perempuan. Hilangkan perasaan suka aku kepada lelaki contohnya. Apa hukum askar buat survivor dalam hutan makan makanan tak halal walaupun bukan darurat betul pun. Askar ni latihan dia dalam hutan. Dia wi pisah so, dia wi meceh so. Gilah lagu mana, carilah makanan apa dia, gilah. Maka lagu mana boleh kalau makan bewok, makan rimah, makan gajah, makan ular. Dah tak ada makanan kata lagu mana. Survivor tu bagus. Gini, latihan tentera kita malah nak masuk capur. Tetapi banyak latihan tentera kita bagus dari sudut ni, teh lasok. Tetapi ada benda tu terlampau sangat nak kata lagu mana. Siapa makan, kata patut ya cadailah sading ke gapo dia. Nak ajar latihan askar. Apabila berlaku perang gapo dia, ya kena ada latihan dia. Kita sedaklah duk syarah sini sebab kita makanan penuh. Kalau duk dalam hutan, tak boleh tengok nampak katok makan pok kita. Ni kita lah ni kita kata tak darurat sangat. Cuba terang lepas demo dalam hotel lagu mana perasaan. Berlaku darurat lah. Lagu tu. Cuma moleknya cari cara inisiatif lain lah. Belajar cara teh lasok tu bagus, tapi cari inisiatif lain. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, hadis sahih kodok hamba tak tahu. Tanya cek hadis lah, hamba tak tahu. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia ni hadis sahih kodok hamba tak tahu. Mau ustaz jelaskan syarat basuh muka pusing tangan ketika wuduk kerana orang kata cara saya basuh muka tu salah. Mana saya tahu awak basuh muka lagu mana? Pas lagu mana cara basuh muka? Gini lah, tak sini. Gitulah. Kau awak sapu gini. Kau gini. Saya mana tahu awak salah lagu mana, tak tahu. Jadi basuh muka lagu ni lah. Basuh muka ke telinga, papai tekuk, apa semua putar gitu. Nak putar kok ni pun boleh berlaku lah, ikutlah asal bahagia ya awak. Yang penting tu masuk dalam kategori basuh muka betul. Tu masuk muka. Yang penting kata di kawasan muka. Ustaz belajar silat umur berapa? Allahu akbar, tak payahlah tahunya. Hamba tak pandai, tak tahu apa. Apakah amalan untuk mudah hafal? Mudah hafal ni pertama kena banyak berpuasa. Kosong ke perut, kerana apabila kosong perut dia akan penuh di otak. Apabila penuh di perut dia akan kosong di otak. Maka pertama kena banyak puasa. Kedua, banyak bangun tahajud. Malam tu tengah malam time waktu sunyi, time udara bersih, time orang munafik tidur belaka, tak nyawa belaka, kita sujud Tuhan. Tunduk. Maka darah akan pergi kepada otak, minta dengan Tuhan. Ya Allah buka kepada hamba, mudah dalam belajar, mudah dalam hafal. Banyak berdoa dengan Tuhan, insya-Allah Tuhan wi. Cerita mengenai Tokku Pulau Manis. Tokku Pulau Manis ni pengarang kepada kitab Hikam, Syarah Hikam bahasa Melayu. Tokku Pulau Manis nama dia Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik nama dia Dia ni bawa tariqah Syatariyah tak silap hamba. Tariqah Syatariyah. Tokku Pulau Manis. Ada kata pulai manis, bukan pulau manis, pulai manis. Kerana ada pokok pula situ. Di kawasan dia tu ada pokok pula tu gata, maka dia tapa, pokok pula tu jadi manis. Bukan jadi gata, jadi manis. Maka dekat nama Tokku Pulai Manis, pulai manis, pokok pula. Banyaklah cerita khamak dia macam-macam cerita Tokku Pulau Manis ni. Ustaz boleh kodok berkahwin dengan jin Islam, melihat jin Islam. Kalau boleh, apakah amalan yang dianjurkan dan apakah pantai larang bersaing dengan jin Islam? Hamba tak biasa bersaing dengan jin ni. Melihat jin pun tak pernah, tak ada amalan hamba nak bersaing dengan jin.
Orang penuh benar nak saing pun tak ada, nak saing ngajing pula kohol agama. Kita saing dengan orang yang kita tidak nampak, masalah. Satu benda kita tak nampak, kita saing. Jadi kau masalah. Dia nipu tak tahu. Dia kata saya baik, padahal dia nipu tak tahu. Maka Islam sangat suruh berhati-hati berkawin dengan jin. Kerana dia sangat menipu. Kita takut kita tertipu dengan dia. Akhir sekali kita ditipu oleh dia, jadi pasik, jadi gapuh. Apa maksud takwa? Takwa itu buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Tu maksud dia. Selagi mana kita tak boleh buat apa yang Tuhan suruh, semua hak Tuhan suruh, dan kita tinggal semua hak Tuhan larang, kita masih lagi bukan orang yang muttaqin, bukan bertakwa. Sekalipun kita rasa kita takut Tuhan, takut dah buat benda jahat lagi, tak dipanggil muttaqin. Kita tak curi dah. Saya tak berzina dah, maksiat tinggal dah, tapi tak mengaji ilmu fardu ain. Supaya tolong, tak takwa lagi. Kawan tu baik dah, akhlak dia, perangai dia, apa dia, apa semua rajin pergi balasah, tauhid tak betul lagi, tak takwa lagi. Apa hukum hati terlintas sera, riak, ujub dan sebagainya, tetapi tidak reda, lepas pada tu istighfarlah. Lagu mana? Marilah perasaan kita ni. Hati kita ni, selagi mana hati kita tak kuat, kita akan ada lintasan jahat. Kalau kita boleh kuasai hati kita, tiap detik kita ingat Allah, maka tidak ada lagi perasaan ujub riak. Tetapi kalau tak kuat, maksud tak kuat, kadang-kadang lupa Allah, kadang-kadang ingat, masa lupa itulah mari perasaan riak. Tu biasa ya. Biasa bagi orang permulaan nak mujahadah, nak jadi baik, tu biasa. Boleh kodok kaki menghadap kiblat masa tidur ataupun keadaan berjaga. Masa tidur, masa berjaga makruh hukum dia menghadap kiblat. Masa tidur ada ulama kata sunat. Ada setengah ulama kata ketika tidur sunat menghadap kaki ke kiblat. Apabila kita bangun, automatik tubuh kita menghadap kiblat dan kita berdoa tu mudah. Dalam Ihya Ulumuddin ada sebut cara-cara tidur. Antaranya tidur para ar-rusul wal anbiya. Tidur menghadap kaki ke kiblat, bangun tu menghadap kiblat. Kedua, tidur para ulama wal auliya, iaitu tidur menghadap kaki tangan gini. Tidur di atas lambung kanan. Maka ketika jaga, makruh kaki menghadap ke kiblat. Sekalipun kita lapik, sekalipun kita ambil kain, kita tok kaki kita tudung. Kalau boleh senggeng ke sikit lagi ke daripada arah kiblat. Kenapa? Kerana arah yang paling mulia dalam agama kita adalah arah tuju ke kiblat. Maka kalau kita tunjuk kaki, dia tidak mulia ke? Kaabah tu sendiri, arah kiblat kita tu sendiri. Saya terima ijazah baca bismillah 3,000 kali dari ustaz. Kena baca sekaligus atau buat peringkat. Terpulang kepada kita. Hak penting dalam masa sehari kena habis bismillahirrahmanirrahim 3,000 kali. Daripada subuh pergi sebeh tak tengok kerja teke. Siapa sebelum tidur tu habis 3,000. Nak buat sekaligus boleh, nak buat satu majlis duduk sekaligus boleh, ataupun siapa sehari buat pun boleh. Ustaz, berdosa kau isteri kalau dia merajuk untuk tarik perhatian suami dia agar dipujuk. Ni bukan merajuk, ni panggil manja. Padahal dia nak suruh kita pujuk. Buat lelok mengaju. Saya benci habis. I hate you. Kita pun pegang tangan. Jangan pegang. Nampak kau dekat. Nampak dia lagu tu. Hak tu tidak dosa. Ulama kata mudallak ni, sekalipun misalnya kita orang tino ni kadang dia buat perangai, kita kata mu tak dengar aku dak. Ya sebenarnya dia nak suruh kita pujuk. Dia tak dengar kata kita, kau buat lawan kita saja nak suruh kita pujuk. Maka orang lelaki kena pandailah. Bukan dia merajuk betul, dia nak suruh kita pujuk. Jangan gaduh kata, awak tak dengar saya. Tak romantis langsung, tak faham. Saya nak berlakon. Ya, jangan gaduh lagu tu, kita kena ada perasaan sikit. Apa hukum orang bukan Islam menyebut Allah, Allahu Akbar ketika terjuk? Ikut dia lah hukum dia. Tidak ada masalah apa kerana orang kafir ikut dia. Nak kata apa dia. Bukan kata kita rela, tapi mungkin hidup kecek ikut dia lah. Dia nak kata apa dia? Kafir dia tu berat lagi. Dia nak sebut Allah, ikut dia lah. Mudah-mudahan dengan dia sebut Allah, Allahu Akbar, Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia. Kita tak boleh nak larang sebab dia orang kafir. Dia nak makan buktan buah puasa, tak apa. Bukan kata tak apa, tapi kita tak boleh nak larang. Sebab dia masih lagi kafir. Dia tak boleh semaya. Tak boleh larang. Dia nak pakai seluar pendek. Tak boleh nak larang. Lepas dia nak sebut Allah, cakap kita nak larang.
Molek baru-baru mudah-mudah dengan dia sebut Allah itu dapat hidayah. Nah. Kongsi petua untuk dapat zuriat. Banyak makan kaca cambuh. Kaca cambuh ni bahasa standard panggil toge. Nama macam kalau toge tu makanlah wak sayur wak gapo. Kalau tak si makan toge makan kaca hijau. Wak tulur Kaca hijau ni kita wak bubu, makan bubu. Insya-Allah subuh. Makan susu kuda. Susu kuda, makan susu kuda. Lah ni orang pi susu kuda macam-macam. Waktu antara benda-benda yang menyebabkan lekat anak zuriat deh. Apa hukum kita zikir dalam hati, dalam tandah? Luar tandah pun zikir dalam hati, tak apa. Yang dilarangnya zikir dalam tandah keluar daripada lafaz Allah bunyi. La ilaha illallah. Jelas mulut tak boleh, hukum dia makruh, bukan haram, makruh. Tetapi kalau dalam hati Allah Allah maksud dalam tandah pun Allah, tak ada masalah. Bahkan molek lagi. Sunat zikir setiap masa. Nabi itu menzikir Allah Ta'ala yazkurullaha fi kulli ahyanin pada setiap waktu. Lagu mana? Zikir dalam hati. Boleh kau letak nama anak seperti nama malaikat. Contohnya Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atik. Nama Malik Ridwan, Malik Zabaniyah. Boleh kau sunat kita letak nama peringkat pertama, nama yang disebut kepada Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur. Itu peringkat pertama. Kedua, nama-nama Nabi. Muhammad, Idris, Ibrahim, Zulkifli, nama-nama Nabi. Ketiga, nama malaikat boleh. Mikail, Israfil, Israel, jaga dia buat. Munkar, Nakir, nama Munkar, nama Muhammad Munkar, nama dia. Nama apa? Jaga orang wi nama lagu tu. Nama tapi Mikail ni ramah. Tak apa, boleh, tak ada masalah apa. Tidak kau jadi makruh, tak ada masalah. Boleh kau mengamal ilmu batin persilatan. Boleh kau boleh kalau tidak ada sebagai kalau tidak ada campur benda-benda yang dilaranglah. Contohnya menggunakan perkhidmatan jin. Maka tak boleh. Kalau tak guna perkhidmatan jin, kita guna tenaga dalam saja, tenaga hak kita Allah kau, tu tak ada masalah. Semua benda tu jin belaka dak. Tak semua benda tu pakai jin. Hamba naik motor tak pakai jin pun boleh gerak motor. Ni siap benda tu pakai jin pacira. Apa hukum mematuhi peraturan sekolah? Sudah. Asalnya mematuhi peraturan sekolah ni harus. Tetapi kalaulah kita tidak mematuhi peraturan itu menyebabkan sekolah kita jadi kacau bila. Tak boleh nak kawal, tak ada undang-undang, maka haram kita langgar peraturan itu. Supaya peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan asalnya harus munggah bukit manusia, okey, hak lawan Allah dengan Nabi Muhammad ya tak bolehnya. Tetapi kalau peraturan itu menyebabkan kacau bila, menyebabkan negara jadi penuh. Contohnya kita naik kereta tak lampu merah, lampu hijau tak tahu kat mana. Jadi bahaya orang pula, maka haram. Wajib kena ikut peraturan. Kerana apa? Menyebabkan kacau bila di jalan raya, menyebabkan aksiden, maka haram kita langgar, wajib kena patuh. Apa kalau kita apa hukum kita kumpul koleksi, simpanan mainan, contohnya atromeng. Saya besar dah minat atromeng lagi. Tak boleh hukum dia. Kalau benda tu berpatung kau apa dia, maka tak boleh hukum dia haram. Kecuali untuk budak-budak saja. Lainlah kita ada anak saudara, kau apa dia ada budak-budak, kau apa dia mari rumah, kau apa dia, kita simpan untuk permainan budak tak apa. Tapi untuk kita tak boleh lah. Jangan buat style Amerika. Nak style gegeli, gege boy apa dia beli anak patung besar. Tak usah lah, tak usah buat style Amerika, style Korea lah. Tak usah duk belilah patung-patung lagu tu. Tak nampak muka su penyepak pun. Tak usahlah buat style gege pun pakai beruai, tak payah. Orang kita ni banyak ngikut bagi tak tahu alik-alik berjatuh. Jadi patung-patung lagu tu tak payahlah, kecuali kita ada anak lain. Saya nak tanya betul kau dak mimpi banyak kali menandakan benda tu akan berlaku. Saya tak tahu jugalah mimpi banyak kali tu. Mungkin awak tu bawa sangat perasaan hingga bawa mimpi benda tu.
Macam mana nak qada solat yang tertinggal sebelum ni? Adakah kena solat 5 waktu atau boleh niat qada seumur hidup atau boleh niat qada seumur hidup? Lagu mana? Tak boleh. Kena semaya qada lah. Berapa kali awak tinggal subuh? 100 kali. 100 kali awak kena semaya subuh. Ganti hok dulu-dulu. Jangan kata semaya sekali niat seumur hidup. Oh, belana tabah lagu tu ni. Rezeki itu perlu dicari atau tidak jika ia telah ditetapkan? Rezeki kena cari. Masalah Tuhan tetap tu tahu dah. Tetapi dengan kita cari rezeki itu pun Tuhan tetap dah. Berarti kalau kita duduk saja pun duduk saja, kalau kita pergi cari rezeki dapat pahala, sunat cari rezeki. Misalnya kita cari rezeki daripada pagi pak petang tak boleh rezeki, boleh pahala dah. Sekurang-kurangnya boleh pahala kita cari rezeki yang halal. Kita duduk saja, mari piti, tak cari rezeki pun tak boleh pahala. Rezeki itu mari betul-betul free gitu ya, maka tak boleh pahala. Maka kita nak cari rezeki, kau nak cari pahala dalam hidup ni. Berusaha dalam kebaikan, insya-Allah segala usaha kebaikan itu akan dapat pahala. Sekalipun sudah ditulis oleh Allah Taala rezeki cuma mana, tapi kita berusaha cari rezeki yang halal, tentu dah dapat pahala di sisi Tuhan. Bukan kata kita tidak yakin dengan rezeki Tuhan. Tak, Tuhan yakin. Dan hamba bergerak ni pun rezeki Tuhan dah, takdir Tuhan dah. Boleh kodok wanita haid baca wirid yang ada ayat Quran dengan niat zikir? Boleh. Ya ada wirid-wirid dia baca ayat Quran tetapi dia niat zikir, hukum dia boleh. Jika orang baru mengangkat hadas besar tiba-tiba tengok benda ada menghalang air di tubuh dia. Pas lagu mana semaya dia ke apa dia? Okey, dia wajib kena mandi semula, perata. Mandi sini maknanya perata hak tepat, tidak rata saat ni kena perata habis rumah, patu qada semaya hak dia semaya dengan nak mandi itu. Ustaz terangkan sedikit sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'ani makna dia sifat ma'ani lah, sifat yang ada. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basaq, kalam. Kalam bukan kalam, kalam. Maka hak ni sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah pula keadaan dia. Apabila kuasa ada pada zat Allah, maka keadaan Tuhan berkuasa. Keadaan berkuasa tu sifat ma'nawiyah. Berkuasa itu, kuasa itu adalah sifat ma'ani. Kuasa capu zat Tuhan, maka jadilah keadaan zat Tuhan berkuasa. Hak tu. Hala kaunihi itu sifat ma'nawiyah. Kiahlah kemampuan mendengar capu zat Tuhan, jadi keadaan Tuhan boleh mendengar. Hak tu ma'nawiyah. Ustaz, kenapa kita tolak tauhid 3? Ada lecturer saya kata kalau tauhid 3 ni menguatkan lagi tauhid sifat 20. Boleh kau dak ustaz terangkan kenapa kena tolak tauhid 3? Ulama ada sebut dah jawapan mengenai tolak tauhid 3 ni kerana banyak berlaku kesilapan. Rojoklah kitab tu panjang lebar. Tauhid 3 pertama tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah ni nak kata Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang belaka. Maka tauhid ni nak mengatakan orang kafir pun ada tauhid juga. Orang kafir percaya Tuhan yang mencipta langit, maka dia ada tauhid rububiyah. Maka dia kafir pun jala, tauhid pun jala. Pening. Dia musyrikin, dia kafir musyrikin. Dalam masa yang sama dia juga ada bertauhid. Tauhid dan musyrik dalam satu masa. Mengarut lagu ni. Maka kalau tauhid, tauhid. Kalau musyrik, musyrik. Tak dia musyrik tapi dia tauhid juga. Tauhid rububiyah. Salah. Tauhid uluhiyah pula. Tauhid Tuhan yang dipuja. Tuhan yang disembah. Tauhid lagu ni nak menolak ke orang bertawasul. Maka orang bertawasul jadi kafir kerana dia tidak puja Tuhan. Dia tidak sembah Tuhan. Dia tidak minta dengan Tuhan. Maka sebenarnya tauhid uluhiyah nak mengkafirkan orang yang bertawasul dengan Tuhan. Tujuan dia. Maka ditolak juga sebab tawasul ini tidak jadi kafir. Ketiganya tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat ni dia nak kata ayat mutasyabihat tu ayat zahir. Nak kata Tuhan ada tangan, semua tu sifat Tuhan belaka. Maka dia masuk dalam kategori tauhid asma dan sifat. Maka kita kata ayat ni ayat mutasyabihat tak masuk dalam ayat asma dan sifat Tuhan. Tuhan ada tangan, ada kaki, duduk atas harah, penuh jahanam lebu habis. Dan tauhid 3 ni bukan tauhid salah sama sekali. Siapa dia kata tauhid 3 ni tauhid salah, menipu, kohong. Apa dia kita nak penting sangat tauhid 3 ni? Saya sangat nak tinggal, takut sangat nak lawan. Dia bukan tauhid salah pun.
Lainlah kalau dia tauhid salah. Tauhid salah bukan lagu ni. Ni tauhid 3 ni orang panggil. Nama tauhid dah. Siapa dia bagi tauhid 3 ni? Katanya Syekh Ramadan Al-Buti kata, antara bid'ah yang paling besar dibuat oleh Ibnu Taimiyah, bid'ah dalalah, adalah membahagikan tauhid kepada 3. Ada sahabat bagi 3 rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat lagu ni. Kitab mana mari ajar? Nah, tidak ada. Tiba-tiba kita kata hak ni pengajian salah. Ni pun kau. Tak suruh takutlah nak lawan tauhid 3. Dia bukan salah pun sama sekali. Nah. Dan hak mengaji tauhid 3 ni kebanyakannya malah nak kata semua Wahabi berlaku. Nah. Kalau tersentuh kemaluan anak yang masih kecil, batal kodok wuduk, batal kalau dengar tapak tangan, sekalipun anak kita sendiri. Sentuh kemaluan, bukan kata anak kita. Sentuh kemaluan kita sendiri pun tersentuh. Tak sengaja sentuh. Ngiga. Juga batal tersentuh dengan tapak tangan. Kalau dengan kaki, tak apa. Saya baca Yasin tiap-tiap hari. Sebab nak baca surah lain, ngakuk lagi. Boleh kodok. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita baca Yasin juga, ingat juga boleh baca Quran. Sekurangnya satu surah Yasin. Ulama dulu pilih Yasin kerana sangat berkat Yasin ni. Ayat Quran lain semua berkat belaka. Tetapi Yasin ni, siapa dia baca Yasin supaya 10 kali khatam Al-Quran. Siapa dia baca Yasin pada malam sebelum subuh, sudah diampun dosa dia. Sebab tu ulama dulu menekankan masyarakat baca Yasin. Sangat berkat surah Yasin ini. Sekurang-kurangnya kita baca Yasin juga. Tahniah kepada kita, pada penanya kerana boleh baca Yasin tiap-tiap hari. Saya nak bertanya, seorang sufi boleh kodok berkahwin dengan ajnabi ko? Dah macam mana nak betul menjaga kesupian tu? Lagu mana tu? Maknanya orang sufi tak boleh saing orang lain. Tu bukan sufi tu. Tu sapi. Suar sopan panggil. Nampak mazhab suar sopan. Bapaknya sufi ni ke orang sufi, orang yang bersih hati. Patut kita berkahwin dengan orang lain, nak mengajak orang jadi bersih hati juga. Selagi mana kita tidak bersih hati, maka kalau kita kahwin dengan orang lain akan terkesih hati kita. Bukan orang sufi. Ya, orang sufi ni kena terjun dalam masyarakat. Kena masuk kepada masyarakat, kena dakwah masyarakat, jangan duduk sama popok kita. Kerana kalau duduk sama popok kita, tak sufi lah mana lagi kita. Kita ni pengikut sufi mungkin. Pengikut sufi. Saya minat dengan sufi. Maka dia panggil mutasawwif baru. Bukan orang sufi lagi. Orang mutasawwif, orang nak ikut-ikut sufi baru. Kalau orang betul-betul sufi, dia akan terjun dalam masyarakat, dia akan ubah masyarakat, hati masyarakat. Masyarakat jadi serupa dia. Tapi kalau orang mutasawwif, orang baru-baru nak berjinuk dengan sufi, maka kalau dia bergaul dengan orang lain, takut terkesan dia pula jadi. Maka orang sufi kena saing orang. Jangan ajar lagu tu. Kalau kita tak sayang orang, lagi-lagi lah orang tak suka dengan popok kita. Ini saya tak sahur ni. Tak makan kedai, tak berapa dia. Lalu ni kita kena terjun kepada masyarakat, biar masyarakat tak panik tengok dengan sufi. Sufi biasa. Tarekat. Ni tak pernah dengar perkataan sufi, pernah tarekat, pondok pun tak kenal. Lalu ni kita nak sebarkan semua istilah-istilah lagu tu. Pondok biar orang duk sebut semacam dalam internet pun ada perkataan pondok, ada sufi, ada tarekat. Ni tak pernah dengar dalam rumah kau apa dia pondok. Pondok tunggu diri kau apa dia. Tak tahu pondok tu apa dia. Jadi masyarakat terlalu ganjil perkataan-perkataan lagu ni, maka orang sufi kena terjun dalam masyarakat, mendakwah masyarakat supaya jadi bersih hati. Ustaz, apakah amalan yang boleh dilakukan oleh bagi penyakit ain? Orang kena sakit ain lagu mana? Dia kena dah, tak boleh nak kata gua lah. Biasanya orang guna habbatus sauda, bubuh habbatus sauda dalam kain hitam, ikat. Ambil perok sikit sudah lah. Ikat situ. Sekali dengan habbatus sauda, gantung di tubuh kita. Supaya kalau orang tengok ain pun tak kena. Tapi dah kena dah, nak kata lagu mana lah. Tu cara dia. Boleh kodok kita doa orang yang menzalimi kita supaya dia insaf dengan perbuatan dia, boleh? Jangan doa berat-berat, nampak doa dia cabut kepala, cabut lengan ke apa dia. Maka Nabi kata, berapa banyak orang yang kena zalim atas muka dunia, tapi dengan sebab dia berdoa kepada orang yang zalim dia, akhirat dia pula jadi orang zalim. Kerana Tuhan balas lebih daripada hak dia nak. Sepatutnya zalim dia tu sikit ya. Kena orang hak kena zalim tu parok sangat kena.
maka akhirat dia pula orang hok berdoa tu pula jadi orang menzalimi kepada orang zalim pula. Apakah ustaz untuk ibadat kita diterima? Apakah paling minimum atau sekurang-kurang kenal kita akan Tuhan yang bernama Allah? Lagu mana kenal standard lah. Berarti kita kenal ada beza di antara Tuhan dengan makhluk sebagaimana kita ngaji dalam ilmu usuluddin. Hak tu paling kurang sah dah akidah kita, maka diterima dah amalan kita. Paling kurang lagu tu lah ngaji sifat 20. Biar faham jelas molek okey beres. Hukum seorang peniaga restoran Islam buka kedai wi makan kat orang bukit Islam bulan Ramadan bersubahat ke dak? Ya, bersubahat maksiat. Sekali pun orang kafir mungkin dia pun makan ikut dia boleh kafir, tapi kita jangan wi makan ke dia kerana bersubahat wi makan tidak menghormati bulan orang Islam, bulan Ramadan. Ustaz, macam mana nak tahu tempoh darah kegurai keluar? Sudah, tempoh darah kegurai. Kita kalau gugur tubik darah tu darah nifas dah tu. Darah nifas. Selepas daripada gugur budak darah stokor kau apa dia daging sekepal kau tubik tu, maka tubik darah lepas tu dipanggil darah nifas. Darah nifas standard dia paling lama 60 hari 60 malam, standard dia 40 hari. Lah ni dalam 35 hari boleh dah. Paling sedikit adalah 1 titik tak. Okey beres. Istighosah ustaz sebut dulu lebih kurang bunyi tok wali masa hidup dia boleh tolong kita, bila dah mati gak boleh tolong kita lah sebab tak payah makan minum. Ramai yang kecil ustaz lagu mana. Ambo royak dulu tok wali masa dia hidup dia kena makan, dia kena minum, tanggungjawab sebagai suami, dia kena cara kau tok laki kau bini dia cara kau anak dia ada pondok kena cara ke pondok dia. Tapi apabila dia mati tak ada dah tanggungjawab tu. Maka dia lebih bebas. Maknanya orang mati lebih bebas kerana tidak ada tanggungjawab dah. Tu maksud dia. Bukan kata apabila dia tidak makan, tidak minum, dia nak makan minum pun tak boleh dah. So kau nak tolong kita, bukan maksud lagu tu. Nak royak kata seorang wali tu lebih bebas berada di alam dia, di alam barzah lah berbanding dengan atas muka dunia sebab dia banyak benda kena cara. Tu lagu tu. Demo nak percaya tak percaya, wali boleh tolong kita terpulang kepada demo. Cuma wali secara umum wajib kena beriman sebab dalam Al-Quran banyak menyebutkan cerita wali, cerita Ashabul Kahfi wali, cerita Nabi cerita Siti Maryam wali, cerita gapo dia lagi orang hok mati 100 tahun tu wali, cerita gapo dia lagi Ashabul Kahfi, cerita Zulkarnain wali, Luqmanul Hakim wali. Maka siapa dia engkar wali secara umumnya jadi kafir. Orang lah ni kecek supaya tak percaya langsung wali. Orang kecek buat wali buat kan sukuh lalu. Mana ada wali kah. Kafir ngakah lagu tu. Tapi kalau kita kata hamba tak percaya dia wali, tak apa. Mungkin dia bukan wali, tak apa, tak ada masalah. Tetapi menafikan secara umum wali itu wujud, maka hak tu jadi kafir. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.